amanah Allah. Kan itu Tuhan kata, inna aradnal amanata 'alal jibal. Kami letakkan amanah pada gunung, tapi gunung tak nak terima sebab berat amanah tu. Nak letakkan pada langit, langit tak terima. Letak bumi, bumi tak terima. Itu kata Allah Ta'ala. Sebenarnya memang Tuhan tak nak letakkan pada gunung dan langit. Sebab kalau letak gunung langit pun mereka nak buat apa? Kan? Maka diletakkan pada manusia. Maka manusia terima amanah tu. Sebab manusia ni memang suka terima beban. Kan? Manusia suka berbeban. Dia dah jadi ketua rumah tangga, nak jadi pula ketua cawangan. Jadi ketua cawangan nak jadi ketua bahagian. Ketua bahagian ni ketua itulah, ketua ini. Semua nak pegang. AJK masjid, AJK kampung, AJK apa namanya, kebajikan, AJK khairat. Oh, semua nak jadi. Tapi satu pun tak jalan. Kan? Sebab dia suka terima beban. Itu orang lelaki. Perempuan pun sama. Perempuan pun lagi suka berbeban. Perempuan dia dah berjalan, patut berlenggang, dia dah bawa handbag. Dah bawa handbag pula, bawa lah satu beg, satu kepai lain untuk nak telekung. Kan? Lepas tu anak dukung. Yang suami dia berlenggang je jalan. Sebab suami dia sabar. Pandang tu. Kan? Subhanallah. Tu suka berbeban. Jadi sebab itu yang banyak kena ragut perempuan. Sebab banyak beg dia, tarik ke orang satu. Kan? Allah alam. Itu dari segi beban. Bagaimana dengan beban yang sebenarnya? Beban kita sebenarnya ialah beban agama. Agama itu satu tanggungan. Kalau orang mengaku Islam tapi dia tak nak tanggung agama, maka dia bukan Islam. Ya. Ya, wallahu alam. Baik, kita lihat sini menyebut tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dibawa oleh Nabi ialah syariat. Ya, Nabi bawa syariat. Syariat tu apa dia? Kita dengar ada disebut syariat, tarikat, hakikat, makrifat. Kan? Ada 4 perkara. Ini selalu dimain-mainkan. Ya, dicakap-cakapkan kedai kopi lah, di jalan-jalan lah, di pasar-pasar lah, di mana-mana kita bincang-bincang 2-3 orang yang nakkan agama ni. Mereka mula cerita bab syariat, tarikat, hakikat, makrifat. Tapi bagi kumpulan yang apa namanya, kononnya hebat nampak dia nak bincang bab hakikat. Ya, Allah alam. Syariat tu artinya peraturan. Itu arti syariat. Ya, peraturan, undang-undang. Jadi itu dinamakan syariat. Misalnya sembahyang itu syariat. Apa namanya, puasa syariat, hukum hal-hal hukum-hukum itu syariat. Itu dinamakan syariat. Syariat itu peraturan. Jadi setiap orang hidup mesti ada peraturan. Kalau hidup tak ada peraturan, itu pokok. Pokok pun ada peraturannya. Ya, pokok pisang tanam dengan sebelah pokok mangga, tak pernah pula pada pisang tu ada buah mangga. Kan? Pisang tetap pisang, mangga tetap mangga. Itu syariat bagi pokok. Tapi kita manusia, kan? Manusia kadang-kadang tanah sebelahnya belah, tanah dia sebelah tanah wakaf. Tanah wakaf tu masuk dalam tanah dia. Di pagarnya sekali. Itu manusia tu. Sebab manusia dia buat syariat sendiri. Dia tak ikut syariat yang sebenar. Kan? Wallahu alam. Bertiga dengan itu tanah wakaf. Ini tanah depan rumah orang pun, dekat KZ apa namanya, akses jalan, bahu jalan depan rumah orang pun dia tanam pokok. Daunnya jatuh ke rumah orang tu, buah dia punya. Pun ada juga manusia. Orang Islamnya kerja itu. Kan? Yang buat kerja. Wallahu alam. Baik. Jadi orang yang berpegang pada syariat ada 12 tanda. Ya, 12 tanda ataupun 12 khisal, 12 kriteria ataupun 12 akhlak orang yang berpegang dengan syariat. Jadi sebelum kita bincang syariat, kita pergi pula pada tarikat. Tarikat ialah jalan. Ya, jalan nak melakukan syariat. Macam mana nak melakukan syariat ni? Syariat semayang, saya nak buat. Semayang kena ikut peraturan dia, hukum dia dan sebagainya. Itu dia tarikat.
Kita diberikan pada kita nama-nama Allah. Apa kita nak buat? Zikir tu namakan tarikat, jalan nak sebut tu. Ya. Bukan mesti masuk tarikat. Ni kalau masuk tarikat pun satu hal juga. Dulu tarikat betul lurus jalan tarikat. Sekarang tarikat orang heboh nak jadi khalifah. Berebut-rebut jadi khalifah sebab ada glamour. Nak nama supaya macam imam juga. Dulu imam orang bertolak-tolak tak nak jadi imam. Kan? Tengok di kampung-kampung mana orang nak yang tak ada, orang ni tak nak. Orang ni tak nak salah jadi imam. Tak nak. Jadi tapi sekarang ni berebut nak jadi imam. Kadang baca pun di tampukang nak jadi imam juga tu. Pasal apa? Pasal dia ambil yang syarat yang akhir. Jadi imam kriteria dia ada 23 kriteria imam. Jadi sebab itu ada orang pula sekarang ni dah tambah satu yang ke-24 iaitu allowance. Jadi tu yang rebut tu. Yang ke-24 tu. 1 sampai 23 tu tak ambil peduli. Yang 24 tu dah. Berarti sekarang ni orang dah buat satu perkara bukan kerana Allah. Ya. Bukan kerana agama, tapi kerana lain daripada itu. Kerana dunia, kerana fahaman, kerana itu, kerana ini. Ya, banyak. Dan orang Islam sendiri berpecah-pecah bukan kerana nak ikut agama, kerana nak berlawanan dengan agama. Kita wujudkan satu fahaman antara bangsa, fahaman dunia tentang ideologi. Islam mana ada ideologi? Orang Islam tak ada ideologi. Ideologi itu untuk manusia, untuk dunia. Ideologi Islam ini, ideologi orang Islam ialah Islam itu sendiri. Itulah Islam. Jadi kita kata, apa dia ideologi lain, kita ideologi lain. Macam mana pula orang Islam boleh lain-lain ideologi? Kan? Sebab Islam tu lah. Orang Islam semayang. Ideologi kita semayang. Semayang tu satu perjalanan untuk menyampaikan ideologi Islam. Ya. Tapi kita namakan ideologi. Ideologi ini sebenarnya daripada idea tentang apa nama sosiologi, idea tentang apa namanya perhubungan masyarakat. Itu maksudnya ideologi. Tapi idea kita Quran dan Sunnah orang Islam. Jadi tak perlu pada ideologi manusia. Kerana setiap orang mengatakan ideologi mereka lebih baik daripada ideologi orang lain. Manusia. Kan? Orang komunis, ideologi komunis mengatakan komunis lebih baik daripada kapitalis. Kapitalis pula kata kapitalis lebih baik daripada sosialis. Kan? Begitu juga lah dengan lain-lain. Jadi masing-masing dengan mengatakan kelompok mereka lebih baik. Tetapi kita orang Islam tak ada yang lebih baik melainkan Allah dan Rasul. Jalan Allah dan Rasul. Sebab itu kita orang Islam, kita mesti ikut jalan Allah dan Rasul. Baru kita dapat selamat di akhirat besok. Kalau tidak, selamat di dunia, di akhirat tak selamat. Berapa lama nak hidup dunia? Kan? Berapa lama nak duduk dunia? 10, 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun, 70 tahun, 80 tahun? Lepas tu apa jadi? Mati. Yang gaib hilang-hilang macam tak mati, hang tuah tak mati, mati dah tu. Kan? Dah mati dah. Tak ada terah lagi. Manusia yang tak mati ialah Nabi Isa je yang Allah Ta'ala hidupkan. Dia masih tak mati lagi. Dan Nabi Khidir pun dah mati juga. Ya, dah mati. Sebab tu ada di apa nama dekat sana Jordan ada kubur Nabi Khidir. Ya. Dah mati juga. Tapi orang kata Nabi Khidir hidup lagi. Katalah tak kisahlah hidup tak hidup lagi. Ya, wallahu alam. Jadi yang tak mati dia yang Allah Taala angkat iaitu Nabi Isa alaihi salam. Itu yang belum mati. Nabi Idris pun dah mati. Tapi dia hidup dalam syurga sekarang ni. Ya, wallahu alam. Baik. Jadi itu dia tentang apa namanya syariat dan tarikat. Ya, tarikat tu artinya cara jalan untuk melaksanakan syariat. Tak mesti nak masuk tarikat. Tapi kalau kita tak masuk tarikat pula, kita tak tahu macam mana nak susun amalan. Sebab itulah kita masuk tarikat. Tapi tarikat sekarang ni dia punya
ketua-ketua dia dah berbalah-balah antara satu sama lain nak merebut jadi khalifah. Sebab apabila khalifah tu ada glamour, khalifah tu ada kelebihan, itu semualah kan, dah dia tak sempurna. Lebih baik buat tarikat sendirian berhad, sendiri buat, tapi syarat dia ada ilmu. Wallahu alam. Baik, kemudian hakikat, apabila kita buat menjalani syariat dengan tarikat dengan cara yang betul, maka sampailah kepada matlamatnya, iaitu matlamat dia ialah hakikat. Itulah hakikat. Matlamat itulah hakikat. Apabila kita menjalani misi, mission, tarikat tu mission, dan syariat tu dia punya apa namanya, pokok dia, dia punya macam satu organisasi, dia punya organisasi itulah tu dinamakan syariat. Manakala tarikat tu mission dia, apa misi yang kita nak jalankan, maka sampailah kepada visi. Visi itu ialah hakikat. Hakikat itulah visinya. Kemudian apabila sampai hakikat, barulah orang tu dapat mengenal, iaitu sampai kepada esteem dia, iaitu sampai pada kemuncaknya. Dan kita kan belajar, kita selalu kursus-kursus motivasi dan sebagainya kan. Dia buat kata-kata macam-macam, dia sampai kepada esteem, iaitu pada verdict, pada kemuncak apa yang kita nak capai. Yang kita nak capai ialah Allah. Apa yang kita buat ni nak kembali kepada Allah. Itu orang Islam. Ya, apa saja. Kita makan, kita berpakaian, kita bekerja, kita berjalan, kita berhimpun dan sebagainya, semuanya sampai kepada Allah. Sampai kepada Allah tu betul ke tak betul? Bersih ke tak bersih? Sedangkan Allah Ta'ala mengatakan dalam Quran, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Orang-orang yang beriman itu tidak diperintah oleh Allah melainkan untuk menyembah Allah Ta'ala dengan penuh ikhlas. Sembah Allah, taat pada Allah dengan penuh ikhlas dan bersih dari sebarang anasir-anasir yang lain. Kalau dia dah dalam nak ingat, nak sampai pada Allah, tetapi dia ingat perkara yang lain dan berkaitan dengan yang lain, maka seolah-olah dia telah menyekutukan Allah. Kan? Sebab itu kita naklah tulus, ikhlas terus pada Allah Ta'ala. Jadi bukan senang nak capai itu. Ya, bukan boleh dengan berangan-angan sahaja. Kita mestilah dengan beramal. Amal tu mesti ditunjukkan. Tak boleh senyap-senyap, saya nampak je selekeh ni, iman saya okey. Tak ada tu dah. Tak dapat begitu je. Sebab apa? Sebab amalan itu mencerminkan apa yang ada sebenarnya dalam hati. Ya. Dan kita punya iman kita itu diterjemahkan oleh amalan. Jadi tak boleh kita nak kata amalan lain, iman lain. Tak boleh gitu. Sebab itu seorang Islam, seorang yang mengingat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ikut Nabi, dia mestilah melaksanakan semua perkara yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah dalam Quran Allah Taala berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Dalam suratul Hasyr Allah Taala berfirman, apa yang dibawa oleh Rasul itu naklah kamu terima, dan apa yang dilarangnya naklah kamu jauhi. Maka dengan itu jadilah orang Islam yang sebenar-benar Islam. Masuklah dalam Islam tu seluruhnya. Itu yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya jalan Islam tu lurus, senang je jalan Islam. Yang susah ni apa? Jalan nakkan dunia. Maka dia jadi bengkang-bengkok jalan dia, sempang kiri, sempang kanan. Akhirnya masuk gaung. Baik. Itu dia tentang syariat, tarikat, hakikat dan makrifat. Dan barulah kita bincangkan ada 12 tanda orang yang berpegang pada syariat. Yang pertamanya, mengenal Allah dengan sebenar. Orang yang kenal Allah ini, dia tunduk pada Allah sentiasa, bukan lawan Allah. Kalau lawan Allah, itu orang tu tak kenal Allah.
Ya, orang yang kenal Allah Ta'ala, dia akan sentiasa takut dengan Allah. Ya, rasa takut. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala janjikan nikmat dan azab. Dan janji Allah pasti berlaku. Ya, janji manusia kadang tak tepat janji. Kan? Janji nak bagi 1000 dapat 600, tak dapat, tak tepat. Tak tahu janji. Janji tol tak naik, dah naik pula. Nak naik, tak tepat janji. Kan? Janji nak turun, tak turun, naik lagi. Tak tepat janji. Itu janji manusia. Tapi janji Allah pasti berlaku. Janji orang yang baik, beramal, beriman, beramal saleh, masuk surga. Pasti masuk surga. Itu janji Allah. Janji Allah Ta'ala, siapa yang engkar, yang kufur terhadap Allah, yang munafik, yang berpura dengan agama, masuk neraka. Tepat masuk neraka. Itu janji Allah. Ya. Allah Ta'ala janji bahawa nikmatnya tak terhingga. Di akhirat nanti, dalam surga tak terhingga. Memang tak terhingga. Dan begitu juga dengan azab yang sangat pedih. Memang sangat pedih. Tak ada bandingan dengan dunia. Itu janji Allah Ta'ala. Innaka la tukhliful mi'ad. Tiap-tiap azan kita, doa ujung dia, innaka la tukhliful mi'ad. Engkau ya Allah tidak memungkiri janji. Kan? Allah alam. Baik. Kita kembali pada mengenal Allah tadi, bersungguh-sungguh. Takut pada Allah, gerut pada Allah, dan kagum dengan Allah, dan sentiasa mengharap pada Allah. Itu orang kenal Allah. Dan sentiasa berhati-hati menjalankan hukum Allah, dan malah berhati-hati bergerak dalam alam, dalam dunia ini. Kita berhati-hati jaga, semoga Allah Ta'ala sentiasa redha. Itu yang kena kita. Berapa ramai orang Islam yang berfikiran macam tu dan beramal. Yang bercakap tentu banyak, maksud saya, tapi beramal macam tu, berfikiran begitu, sentiasa jaga nak dapat ke Allah Ta'ala. Kan? Subhanallah. Tapi kalau kita, umur kita tak pernah umur undur ke belakang, semua undur ke depan, umur ke depan. Kan? Umur ke depan tu berarti bukan panjang umur, itu pendek umur. Umur tak ada, umur kita tambah panjang, umur kita tambah pendek. Sebab lahir dulu Tuhan dah beri 70, maka setiap hari potong satu sampai kosong, out. Kan? Itulah itu ketetapan Allah. Jadi berarti kita kena ingat bahawa kita akan kembali pada Allah. Boleh jadi selepas ini, boleh jadi esok, boleh lusa, boleh jadi seminggu akan datang, sebulan akan datang. Kan? Tak tentu bila masa. Baik, itulah kita mesti sentiasa mengingati Allah Ta'ala dan patuh pada Allah. Kita akan kembali kepadanya. Kalau kita tak patuh pada manusia, kita boleh lari tinggalkan dia. Kan? Kita tak patuh pada manusia, kita tak suka kat orang tu, cek orang lain. Tapi kalau kita tak suka pada Allah, mana ada Tuhan lain? Tak ada Tuhan lain daripada Allah Ta'ala. Kan? Dan kita tak nak kepada Allah Ta'ala, kita mau tak mau mesti kembali pada Allah. Itu sebab orang banyak apabila dah meninggal dunia, kita katakan dia kembali ke rahmatullah. Ya ke? Ya ke dia kembali ke rahmatullah tu? Kembali pada Allah tu betul. Tapi kembali dapat pada rahmat Allah tu betul ke? Ya. Kerana di dunia ni dia bukan bersedia untuk nak dapat rahmat Allah. Adakah dia boleh kembali mendapat rahmat Allah nanti? Kita bersedia untuk nak dapat rahmat Allah di dunia ni, barulah layak dikatakan kembali ke rahmatullah. Kalau tidak, hanya jadi cakap saja. Kan? Jadi cakap main-main je. Dia dah kembali ke rahmatullah. Semoga ruhnya dicucuri rahmat oleh Allah Ta'ala. Semoga ruhnya dikumpulkan dalam golongan orang-orang yang saleh. Hidup dia taleh. Saleh lawan dia taleh. Ya, sad alif lam ha. Saleh lawan dia ta alif lam ha. Taleh. Itu lawan saleh. Ya. Baik. Jadi dengan itu mestilah kenal Allah sungguh-sungguh. Orang yang kenal Allah Ta'ala, dia bersedia menghadap Allah. Itu sebab Nabi SAW, apabila Nabi nak wafat,
Nabi kata ar-rafiqul a'la, ar-rafiqul a'la. Rakan yang paling tinggi, rakan yang tertinggi, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang keduanya